السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa menyedari akan tanggungjawabnya dalam memakmurkan bumi ini dengan perintah Allah dan menjadikan kehidupan kita dipenuhi dengan agenda-agenda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-66 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Yang bermaksud, dan kaummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendustakannya, yakni Al-Quran, padahal ia adalah benar. Katakanlah, aku bukanlah orang yang ditugaskan menjaga urusan kamu. Bermaksud, aku hanya seorang Rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah kepada kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah beberapa ancaman telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat sebelum ini, maka dalam ayat ini difokuskan kepada Nabi SAW apabila Allah memerintahkan baginda untuk berterus terang dengan kaumnya mengenai nasib mereka yang pasti akan menjadi buruk sekiranya mereka terus menerus di dalam kesesatan mereka. Lalu Allah berfirman, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Yang bermaksud, dan telah mendustakan kaummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud, jumhur qaumik, kebanyakan, majoriti kaummu telah mendustakan azab tersebut. Azab yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diperihalkan Allah bentuk dan situasinya. Lalu mereka menyangkakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab mereka disebabkan berpalingnya mereka daripada dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, ataupun mereka itu berdusta ataupun mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bacakan, jelaskan, sampaikan kepada mereka. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizat baginda yang terbesar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila Allah menyebut qaumuka, kaummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk merakamkan kepada mereka betapa buruknya tindak tanduk mereka terhadap seseorang yang datang daripada keturunan mereka sendiri, saudara mereka sendiri, bangsa mereka sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Allah menyebutkan wa huwal haqq, dan itulah perkara yang sebenar, dan ia merupakan penjelasan terhadap ayat sebelumnya, iaitu untuk memperakukan kekuasaan Allah yang dijelaskan dalam ayat sebelum ini. Kekuasaan Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Bermaksud al-haq di situ sama ada merujuk kepada kekuasaan Allah untuk menurunkan azab, atau al-haq itu merujuk kepada apa yang didustakan oleh mereka itu, sedangkan perkara itu adalah perkara yang benar. Sekiranya merujuk kepada Al-Quran, bermaksud mereka mendustakan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu adalah suatu yang hak, suatu yang benar, maka ia merupakan perkara yang sangat keji yang dilakukan oleh mereka yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan juga pada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lastu alaikum biwakil. Aku bukanlah seorang yang dipertanggungjawabkan
untuk menjaga, memelihara, memastikan keamanan buat kamu. Bermaksud Nabi SAW diminta untuk berterus terang kepada mereka. Jika mereka terus-menerus dalam keadaan yang seumpama itu, terus-menerus mendustakan kebenaran, mendustakan kekuasaan Allah, mendustakan Al-Quranul Karim, maka tidaklah diserahkan kepadaku, kata Nabi, yang Allah perintahkan baginda untuk mengatakannya, menyampaikannya kepada kaumnya. Tidak diserahkan kepadaku urusan kamu, lalu aku mampu untuk menahanmu daripada melakukan apa yang kamu lakukan. Dan tidak mampu juga aku untuk memaksa kamu untuk membenarkan ataupun beriman. Kerana aku adalah dan hanyalah utusan Allah yang ditugaskan untuk memberikan amaran kepada kamu. Dan sesungguhnya telah pun aku laksanakan tugasku untuk menyampaikan risalah Allah kepada kamu. Dan telah pun aku ditugaskan dan telah pun aku lakukan tugasku untuk menasihati kamu, untuk mengajak kamu kepada jalan kebenaran. Akan tetapi kamu adalah kaum yang tidak sukakan nasihat dan tidak suka kepada orang yang memberikan nasihat. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat seterusnya, itu ayat yang ke-67 daripada suratul An'am ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli naba'in mustaqar وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Yang bermaksud tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya, yakni yang membuktikan benarnya atau dustanya, dan kamu akan mengetahuinya. Maka ini adalah sambungan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya, an-naba' berbau maksud khabar ataupun berita yang mempunyai faedah yang besar, yang dengan berita itu akan memungkinkan seseorang itu mengetahui secara pasti atau secara hampir pasti. Maka an-naba' mempunyai 3 komponen penting, iaitu suatu berita, yang kedua mempunyai faedah yang besar, yang ketiga yang akan menyebabkan terhasilnya atau menatijahkan suatu kepastian ataupun perkara yang hampir kepada kepastian. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Adapun kalimah mustaqar merujuk kepada waktu ataupun masa sesuatu itu berlaku, sesuatu itu berlangsung. Maka ayat ini bermaksud likulli naba'in mustaqar, iaitu bagi setiap berita yang besar atau berita yang agung itu ada masa berlakunya dan akan ada masa terjadinya dan pasti ia akan berlaku. Dan wasaufa ta'lamun, kamu akan mengetahuinya pada waktu akan datang tatkala ia berlaku. Dan bila ia berlaku itu adalah tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila berlakunya dengan kehendak Allah, maka ketika itulah barulah kamu tahu tentang perkara itu. Maka ayat ini dan ayat sebelumnya memberitahu kepada kita beberapa bentuk, beberapa situasi yang membuktikan qudratullah, kekuasaan Allah, dan sekaligus menjadi ancaman kepada mereka yang ingkar pada setiap masa, setiap ketika, dan memberi ancaman kepada mereka betapa buruknya akibat perbuatan dan tindak tanduk mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh para rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dustakan, yang mereka tidak beriman dengannya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-68. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Yang bermaksud, dan apabila engkau melihat orang-orang yang memberkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan lalu engkau duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu.
sesudah engkau mengingati akan larangan itu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para pengikut baginda, termasuklah kita yang membaca Al-Quran, supaya mempunyai satu pendirian yang jelas terhadap suatu sikap yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita, iaitu hendaklah kita meninggalkan sebarang majlis, meninggalkan sebarang situasi, keadaan yang dalam majlis itu atau keadaan itu atau perbincangan itu atau perkumpulan itu tidak menghormati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mencerca dan mengeji dan mengutuk, mengecam Al-Quran, mengecam hadis-hadis Nabi, mengecam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, al-khawd, dan dalam ayat ini pada perkataan yakhuduna membawa maksud ataupun berasal daripada perbuatan masuk ke dalam air atau mengalir di dalamnya. Maka ia digunakan sebagai suatu kalimah untuk menggambarkan tentang perbuatan apabila seseorang itu turut bercampur gaul atau turut tumpang sekaki dalam berkata-kata tentang sesuatu, mengikuti perbahasan, perbincangan, turut serta dalam sesuatu kata-kata ataupun satu perbincangan itu. Maka dikatakan takhawadu fil hadis, iaitu berkata-kata tentang sesuatu. Dan biasanya ia adalah merujuk kepada sesuatu yang tidak baik dan negatif. Kerana itu dalam Al-Quran dinyatakan tentangnya seperti mana firman Allah, wala in sa'altum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dalam At-Taubah ayat yang ke-65 yang bermaksud, dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Maka apakah maksud seterusnya bagi ayat ini? InsyaAllah akan kita bincang bersama pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.